Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera all my student. Let's focus on our lesson. Today is about triglyceride. Today's lesson on this video, I will teach all of you about the triglyceride on more detail. I hope this video is quite interesting to all of you to learn about the triglyceride. Pelajar sekalian, tadi kita dah belajar bagaimana formation of triglyceride berlaku daripada glycerol join with 3 fatty acid by the process of condensation. Jadi sekarang ni kita tengok dengan lebih mendalam tentang triglyceride ini, tentang dia punya structure. Triglyceride seperti yang kita belajar sebelum ni, as well as the structure of triglyceride, we all need to understand about the glycerol and 3 fatty acid. So triglyceride ini dibina daripada glycerol dan juga 3 fatty acid. Glycerol adalah satu structure yang mudah kamu faham, iaitu 3 carbon compound, dan setiap carbon akan mempunyai hydroxyl group dan kamu akan melengkapkan semua linkage carbon tadi dengan hydrogen atom. Namun triglyceride dia punya karakter banyak dibincangkan melalui kehadiran 3 fatty acids. Triglyceride adalah insoluble in water disebabkan kehadiran hydrocarbon chain yang wujud pada fatty acid. Hydrocarbon chain ini adalah water repel, maka dia bersifat hydrophobic. Apabila kita melukis 3 fatty acid, of course kita kena mulakan dengan satu carbon dan dia membina carboxyl group C double bond O OH. Walaupun carboxyl group ini mampu membina ikatan hydrogen bond dengan water, namun apabila kehadiran long hydrocarbon chain, R ini adalah long hydrocarbon chain, highlight hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain ini bersifat hydrophobic. Sifat hydrophobic yang ada pada long hydrocarbon chain ini akan menghalang sifat polariti yang ada pada carboxyl group. Maka keseluruhan struktur fatty acid ini adalah bersifat hydrophobic. So hydrophobic ini mempunyai satu sifat iaitu not favor to the water. Dia tak suka pada air ya. So dia mempunyai satu sifat iaitu hydrophobic. Fatty acid terdiri daripada dua keadaan. Yang pertama kita namakan dia sebagai saturated fatty acid. Yang kedua adalah unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid ni apabila kita lukis struktur dia dengan kita menterjemahkan apakah itu R, kita akan nampak strukturnya seperti ini. Ini adalah carboxyl group C double bond O OH. Untuk saturated fatty acid, kamu akan dapati hydrocarbon chain ini tidak mempunyai sebarang double bond. Berbeza dengan unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid ni mempunyai juga carboxyl group dan R hydrocarbon chain dia, apabila kita terjemahkan strukturnya dalam bentuk skeleton seperti ini, dia mempunyai satu atau lebih double bond. So they are not double bond, they have one or more double bond. Macam mana kita nak tulis dengan lebih mendalam? So, saturated fatty acid ini kita terjemahkan dia apabila untuk kita faham dengan keadaan dia adalah no double bond. Highlight no double bonds between carbon atom, antara setiap satu carbon. Skeleton yang seperti ini adalah satu skeleton carbon yang kita lukis tanpa kita tunjukkan di mana C. So, setiap satu ni adalah C. Satu C, 2 carbon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 carbon pada hydrocarbon chain ini. So, there are no double bonds between carbon atoms of hydrocarbon chain. Berbeza dengan unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid has one or more double bond. Dari mana terletaknya double bond ini? They are located between carbon atom. Highlight between carbon atom of hydrocarbon chain. Maka nampak dekat sini ya, kehadiran double bond antara carbon di sini dan carbon di sini. So kehadiran double bond ini menyebabkan hydrocarbon chain ini sedikit bengkok. Fenomena ini dinamakan sebagai kink.
So, keadaan kink ini menyebabkan fatty acid tersebut cannot be close packed together. Dia cannot close packed together. Tak dapat diapitkan dengan rapat. Maka kita akan nampak dia seakan-akan lebih fluid. Ya, sebab dia tak rapat. Dia nampak lebih fluid. So, apabila dia fluid, dinamakan keadaan ini sebagai unsaturated fat. Saturated fatty acid menyebabkan fatty acid ni close packed together. Dia duduk rapat-rapat. Ya, rapat. Maka keadaan yang rapat-rapat ni menyebabkan dia boleh solidify. Boleh menjadi solid. Maka apabila kita terjemahkan dalam bentuk fat, kita namakan dia sebagai saturated fat. Saturated fat ini bersifat solid in room temperature. Biasanya, dia akan kita lihat dalam bentuk yang kita namakan sebagai butter. Yang mentega. Manakala unsaturated fat ini adalah berkeadaan liquid in room temperature. Dan kita akan fahamkan unsaturated fat ni sebagai oil. Okey, contohnya adalah olive oil. So, olive oil, apa semua ini adalah unsaturated fat. So, unsaturated fat ini liquid in room temperature. Manakala saturated fat, such as butter, mentega, they are solid in the room temperature. So, solid, usually liquid. Saya suka berkenal perkataan usually di depan ni ya. Liquid in the room temperature. So, inilah pelajaran kita pada video kali ini. Kita banyak menterjemahkan bagaimanakah keadaan fatty acid ini. So, fatty acid ini bersifat hydrophobic disebabkan ada long hydrocarbon chain. Dan daripada long keadaan hydrocarbon chain ini, kita pecahkan fatty acid kepada dua. Yang pertama saturated fatty acid. Yang kedua unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid ini mewujudkan keadaan kink. Keadaan kink ini bengkok. Maka dia tak boleh. Dia cannot close packed together. Tak boleh rapat. Apabila tiada kink pada saturated fatty acid, maka dia tend to close packed together. Apabila dia boleh duduk rapat-rapat, biasanya dia boleh solidify dan sifatnya adalah solid in room temperature. Dipanggil sebagai saturated fat. Apabila dia tidak boleh rapat-rapat, biasanya dia berada dalam keadaan bendalir. Usually liquid in the room temperature. Kita namakan dia sebagai unsaturated fat. So, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye semua.